Maha 2022 rekod lebih 1.4 juta pengunjung. Mara peruntuk RM400 juta laksana program keusahawanan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Azamudin Hussein dalam Berita Wilayah Ahad 14 Ogos 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Johor mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Saudara, pameran Maha 2022 yang berlangsung sejak 4 Ogos lalu telah mencatatkan nilai jualan RM260 juta. Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, ia merangkumi jualan langsung, jualan dalam talian dan padanan perniagaan. Sesungguhnya, sambutan keluarga Malaysia terhadap Maha kali ini sungguh luar biasa dan membanggakan. Selepas kali terakhir Maha dianjur 4 tahun yang lalu, pandemik COVID-19 menghalang penganjuran Maha yang sepatutnya diadakan pada tahun 2020. Penantian 4 tahun ini menjadikan Maha kali ini Maha yang terbesar dari segi jumlah pengunjung maupun nilai jualan. Maha 2022 rekod lebih 1.4 juta pengunjung dengan 1.2 juta pengunjung fizikal, manakala 266,000 secara maya. Datuk Seri Dr. Ronald berucap pada majlis penutup Maha 2022 di Serdang. Majlis Amanah Raya MARA memperuntukkan RM400 juta untuk melaksanakan program keusahawanan bagi membantu golongan itu lebih berdaya maju. Pengerusinya Datuk Seri Azizah Muhammad Dun berkata, peruntukan itu membabitkan kemudahan pembiayaan, penyediaan latihan dan pembangunan. Daripada jumlah tersebut, RM328 juta dibelanjakan untuk menambah baik ilmu keusahawanan dan kemahiran baharu termasuk program pendigitalan perniagaan Digital Biz, merangkumi transformasi, pemasaran, pembuatan dan kit permulaan. MARA juga turut menjalin kerjasama dengan Shopee Malaysia seiring usaha memperluas dan memperkasa pemasaran produk usahawan Bumiputera secara dalam talian. Lebih RM34 juta pula diperuntukkan sepanjang 2022 untuk membantu usahawan di seluruh Kedah. Sehingga kini, MARA Kedah meluluskan RM29.9 juta kepada 290 usahawan termasuk pembiayaan khas usahawan wanita Dana Nita berjumlah RM1.75 juta membabitkan 40 usahawan wanita. Bagi program latihan, sebanyak RM625,000 dibelanja membabitkan lebih 5,000 usahawan, manakala RM2 juta selebihnya dibelanjakan bagi menguruskan 685 lot ruang niaga di seluruh negeri Kedah. Baik, kesedaran mengibarkan jalur gemilang perlu ada dalam diri rakyat tanpa diseru oleh mana-mana pihak. Pengarah Bahagian Gerak Saraf dan Pengurusan Isu Jabatan Penerangan Malaysia Japan, Suwadi Guliling berkata, amalan itu seharusnya sudah menjadi budaya dalam kehidupan rakyat kerana usia kemerdekaan negara mencecah 65 tahun. Sebenarnya kibar jarum gemilang ni bukan perlu tunggu bendera yang percuma. Dia patut timbul daripada diri kita sendiri. Boleh beli, boleh pasang, kalau orang boleh menjahit boleh pasang. Tapi kita bagi itu sebagai untuk pencetus lah
supaya kibar jarum gemilang. Apabila seluruh negara ni berkibar jarum gemilang dalam bulan 8 hingga bulan 9, jadi semangat dan sambutan kemerdekaan itu lebih kelihatan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melancarkan kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2022 di Taman Desa Jenderam Hilir Dengkil. Dalam program itu, beliau telah menyampaikan jalur gemilang kepada wakil daripada 13 taman di Jenderam Hilir. Penganjuran program adalah sebagai satu usaha mengajak rakyat Malaysia untuk bersama-sama menghayati erti kemerdekaan sekaligus meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap keselamatan, keamanan dan kemakmuran negara. Baik, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti perkembangan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Wan Muhammad Hafiz Hussein. Saksikan. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku pada ketika ini. Baik, di Semenanjung Malaysia seperti diramalkan, hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri, daripada negeri Perlis sehingga ke negeri Johor. Dan hujan ini kita jangkakan akan beransur-ansur reda tidak lama lagi, tetapi hanya beberapa negeri di bahagian tengah Semenanjung Malaysia yang kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti, yang melibatkan pedalaman di negeri Pahang dan juga di negeri Kelantan yang kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, bagi negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung, hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku di bahagian Sandakan dan juga di bahagian Tawau. Di bahagian Kudat, Pantai Barat, pedalaman buat masa kini dalam keadaan mendung, tiada hujan berlaku. Begitu juga di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak pada ketika ini dalam keadaan mendung, tiada hujan yang berlaku kecuali di bahagian Seri Aman yang kini sedang mengalami hujan di satu tempat yang kita jangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Bagi cuaca pada malam nanti, insya-Allah tiada hujan yang akan berlaku. Dan kita teruskan dengan ramalan cuaca pada esok pagi. Baik, pada esok pagi kita jangkakan hujan berserta ribut petir akan berlaku di sekitar pesisir pantai di negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia, yang kita jangkakan ianya akan mula terbentuk di bahagian Selat Melaka. Dan ianya akan melibatkan beberapa negeri, iaitu di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor, di barat Johor terutamanya. Jadi pada anda semua yang mana hendak pergi bekerja pada esok pagi, rancanglah perjalanan anda dengan keluar lebih awal untuk mengelak waktu-waktu puncak, dan tambahan pula dengan keadaan cuaca hujan boleh mengakibatkan kesesakan jalan raya. Bagi yang menunggang motosikal pula, bersiap sedia dengan baju hujan. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, esok pagi insya-Allah tiada hujan yang akan berlaku. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun terus ke media sosial kami di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, seperti sahaja kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Seterusnya, kita ikuti perkembangan terkini di Johor. Seni dan budaya antara elemen penting dalam menyemai perpaduan rakyat dan Taman Ekorimba di Johor. Rekodkan kehadiran 170,000 pengunjung untuk tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Laporan lanjut dari wilayah selatan bersama Nur Akila Arba'in. Kila, silakan. Baik, terima kasih Azam. Usaha menyemarakkan semangat perpaduan boleh bermula menerusi aktiviti seni dan kebudayaan. Esko Kesihatan dan Perpaduan Johor Ling Tian Sun berkata, penganjuran pelbagai festival seni dan kebudayaan berupaya meningkatkan semangat perpaduan bermula di peringkat sekolah. Katanya, pertandingan Zapin Permata Jauhar yang dilangsungkan semalam ternyata berjaya menyatupadukan penduduk pelbagai kaum apabila peserta dan penonton yang hadir berbilang bangsa. Ini salah satu inisiatif, salah satu usaha atau satu keistimewaan di negara kita ataupun negeri kita yang menunjukkan kebersamaan kita. Kita dapat sidang bilang budaya di antara pelbagai kaum dan bangsa. Justru beliau yang memegang portfolio perpaduan mengajak Jabatan Pendidikan Negeri dan agensi-agensi kerajaan lain di Johor untuk aktif dalam aktiviti perpaduan terutama sepanjang bulan kebangsaan. Dalam pada itu, Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru merangkul kejuaraan bagi 3 kategori. Pertandingan Zapin Permata Jauhar yang berlangsung di Auditorium Permatasari, Johor Bahru malam semalam. Ketua PPD Bahru Kamal Untung berkata, komitmen, kegigihan dan semangat menjadi kunci kejayaan semua peserta yang bertanding kategori prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Tempoh latihan yang pendek tidak menghalang semua peserta yang mewakili PPD Johor Bahru menampilkan persembahan memukau. Selepas COVID, bermula dari situ, kita mula berlatih bersungguh-sungguh dan akhirnya kualiti sekolah oleh pengetua guru besar sangat menyambut dan akhirnya juga kemenjadian murid melalui terjemahan Zapin ini tadi dapat dijelmakan. Syukur Johor Bahru mengondol semua anugerah. Alhamdulillah, usaha kami tanpa penat lelah, pelbagai dugaan sebenarnya yang kami hadapi, akhirnya kami berlajuan dan tahniah juga kepada pasukan prasekolah dan juga sekolah rendah daerah Johor Bahru menang besar malam ini. Alhamdulillah. Juara kategori sekolah menengah membawa pulang RM5,500 serta trofi dan sijil. Manakala pemenang sekolah rendah RM3,000 trofi dan sijil serta prasekolah memenangi RM1,500 trofi dan sijil. Meningkatkan kesedaran dan menghayati bulan kebangsaan, itu matlamat program Kembara Keluarga Malaysia Community Aid Merdeka peringkat DUN Kota Iskandar yang bermula semalam. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Iskandar, Panda Ahmad berkata, inisiatif dijalankan sejajar dengan hasrat kerajaan dalam menyokong agenda keluarga Malaysia. Dan ini menggambarkan kita dan keluarga Malaysia merupakan satu masyarakat majmuk yang memang cinta kepada negara dan kemerdekaan. Dan kita harus menganggap Jalur Gemilang ini adalah satu kedaulatan pada negara kita yang tercinta ini. Kembara Keluarga Malaysia Community Aid Merdeka peringkat DUN Kota Iskandar akan menjelajah seluruh DUN itu dengan menyerahkan jalur gemilang kepada komuniti Kota Iskandar. Kehadiran pelancong domestik dan luar negara ke-8 Taman Ekorimba di Johor begitu memberangsangkan dalam tempoh 4 bulan kebelakangan ini. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Johor, Datuk Salim Aman berkata, dalam tempoh itu 170,000 pengunjung direkodkan mengunjungi taman-taman Ekorimba di negeri ini. Antara lokasi popular, Taman Ekorimba Sungai Bantang Segamat yang merekodkan kehadiran 22,000 pengunjung sebulan. So, I mean, dalam tempoh 4 bulan tu memang kita dapati memang peningkatan agak mendadak lah. Peningkatan melebih pada 100% daripada yang biasa. Ini mungkin orang dah lama tak boleh keluar kan. So, and then
keluar ke luar negara pun masih lagi ada kekangan. So tumpuan kita lah. Pelbagai aktiviti menarik dijalankan sempena Bulan Kebangsaan dan sehingga hujung tahun ini dalam usaha meningkatkan lagi kehadiran pelancong, antaranya aktiviti pendakian dan mencerap burung di kawasan hutan simpan. Sekian perkongsian dari Johor bersempena Bulan Kebangsaan. Keluarga Malaysia, jom kibarkan jalur gemilang kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Kila langsung dari Johor. Baik saudara, bola sepak Liga Super tuah menyerbahi Sri Pahang selepas meledak 2 gol pada 3 minit terakhir dalam aksi di Stadium Hang Jebat, sekaligus mengikat kedudukan 2-2 dengan Melaka United FC. Bagi jurulatih Sri Pahang, Datuk Dolah Saleh, percaturan memasukkan pemain simpanan pada penghujung perlawanan membuahkan hasil. Syarul Nizam mencipta kejutan dengan menghadiahkan gol kedua pada minit ke-91. Gol sulung Sri Pahang dijaringkan David Rowley 3 minit sebelum tamat perlawanan. Peluang untuk Sri Pahang. Jaringan daripada David Rowley. Kita sebenarnya saya semua coaches Fandi apa semua kita sampai kita dah tengok dua pemain kita punya core pemain Azam dan Kevin dah nampak agak lost kat tengah tu jadi kita buat satu gamble lah, kita nak buat pertukaran tu, kita tak payah takut nak buat pertukaran, kita macam kehilangan Azam dengan Kevin, jadi kenapa kita ada pemain yang refresh lah. Tu yang kita bincang tu agak lewat juga tu sebenarnya kita masukkan. Sri Pahang kini menghuni tangga ke-5 Liga. Mereka akan bertandang ke Stadium Bandaraya Khamis ini untuk bertemu Penang FC. Berita wilayah diteruskan dengan negeri di bawah bayu. Antara tumpuannya, kerajaan negeri luluskan pembinaan sebuah lagi pusat pemulihan penagihan narkotik PUSPEN. Perinciannya langsung bersama Anisia Daulas di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, baik Azam. Kerajaan negeri melalui Majlis Tindakan Membenteras Dadah MTMD peringkat negeri Sabah meluluskan pembinaan sebuah lagi pusat pemulihan penagihan narkotik PUSPEN di Pantai Timur Sabah. Pembinaan pusat itu bagi menampung kapasiti penghuni yang ditempatkan di pusat pemulihan sedia ada. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin berkata, pembinaan PUSPEN ini juga bagi memudahkan individu di kawasan berkenaan untuk mendapatkan rawatan tanpa perlu ke pantai barat Sabah. Ketika ini, Sabah hanya mempunyai sebuah PUSPEN di Papar. Inilah hasrat kita, Kerajaan Negeri Sabah memohon supaya satu lagi pusat pemulihan ketigaan dadah ini di Pantai Timur Sabah, sama ada di Sedakar ataupun di Tawau, untuk diwujudkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini untuk memastikan bahawa mana-mana individu yang telah ditahan, diputuskan oleh mahkamah sebagai penagih, maka perlulah diberi pemulihan yang segera. Beliau ditemui media dalam Majlis Aspirasi Kepulihan Keluarga, anjuran Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Biro Hal Ehwal Wanita Pemadam disandarkan. Berdasarkan statistik, seramai 1,180 orang kena pengawasan OKP di Sabah setakat Julai tahun ini, menurun 30.2% berbanding 2,592 OKP dalam tempoh sama tahun lalu. Rakyat wajar menterjemahkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang sama ada di premis, kediaman maupun kenderaan. Ia juga sebagai simbol identiti negara berdaulat selain menzahirkan rasa syukur atas keharmonian dan kemakmuran yang dikecapi negara selepas kemerdekaan. Kita galakkanlah kalau boleh di seluruh masyarakat kita yang ada. Bukan saja di daerah Tawau ni, malahan di peringkat negeri Sabah ini, Malaysia, agar perpaduan dan silaturahim ni dapat diteruskan untuk kesinambungan, kedamaian, kemakmuran negara kita yang kita cintai ini.
Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 peringkat Taman Perwira Anjuran Persatuan Penduduk Perumahan Taman Perwira Tawau di Tawau. Mengenai program ini, Hamil mahu usaha Persatuan Penduduk Perumahan berkenaan mengagih dan memasang jalur gemilang dengan perbelanjaan sendiri dicontohi semua pihak. Pelbagai acara menarik dirancang bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia di taman ini, antaranya tayangan filem Mat Kilau, sukan rakyat dan pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik. Umat Islam dituntut melakukan kebaikan selaras konsep penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia penting bagi membentuk generasi yang mempunyai peradaban tinggi dan berakhlak mulia. Sehubungan itu, Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan mahu konsep penghijrahan perlu difahami dan dijadikan panduan masyarakat Islam bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Hikmah daripada hijrah ini, bagaimana Rasulullah SAW dapat menyatu padukan masyarakat yang berbilang, maknanya yang berkabilah-kabilah di Madinah itu, daripada mereka berpecah belah tetapi dapat disatukan. Dan ini juga sepatutnya boleh kita ambil iktibar di mana di negara kita dan juga di negara kita rakyat yang berbilang kaum. Beliau yang juga adun Apas berkata demikian selepas merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1444 Hijrah peringkat Masjid Nurul Iman Batu 2.5 di Tawau. Sempena majlis ini turut diadakan ceramah bertajuk Hijrah Rasulullah yang disampaikan Ustaz Muhammad Osman. Golongan belia khususnya di Pitas digalak meneroka industri tangkapan ikan dan perladangan selari usaha meningkatkan pendapatan mereka. Ke arah itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas, Datuk Seri Dr. Rudi Awah mahu golongan muda menghadiri taklimat dan pelbagai program berkaitan di daerah itu. Saya mengharapkan kepada belia yang ada di luar sana, jangan malu. Kerana nelayan ini adalah satu perniagaan. Pertanian juga adalah satu perniagaan. Nelayan ini selagi manusia ada di muka bumi itu, selagi orang manusia akan makan hasil laut. Begitu juga dengan selagi pertanian, selagi manusia ada di muka bumi ini, selagi itu manusia akan makan beras. Jadi ini adalah satu perniagaan. Sebenarnya selama ini mereka tersilap, tersalah fikir bahawa nelayan ini adalah satu kerja yang tidak baik. Sambutan program taklimat belia nelayan dan belia peladang pada hari ini sangat-sangat memberangsangkan. Dan saya ucapkan juga terima kasih setinggi-tinggi kepada ahli jawatan kuasa yang terlibat. Saya percaya melalui program yang diadakan pada hari ini, anjuran daripada DUN N3 Pitas, Datuk Seri Dr. Rudi Awah, saya percaya program yang telah diadakan adalah satu program yang amat berjaya sekali. Bukan sahaja berjaya untuk membangunkan atau memberi maklumat terkini kepada masyarakat, tapi berjaya untuk menyampaikan maklumat-maklumat terbaru. Kita akan menyokong sebarang bentuk inilah manfaat kepada belia khususnya dan juga kepada para nelayan amnya di daerah Pitas ini. Kita dalam rangka untuk memperkasahkan program Presiden Bergerak ini supaya kita mau lesen-lesen itu dapat dimanfaatkan kepada mereka sendiri. Mereka ditemui RTM selepas program taklimat belia nelayan dan belia peladang serta kaunter khidmat pelanggan yang dirasmikan Datuk Rudi yang juga Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi di Dataran Pitas. Program julung kali disertai 300 belia Pitas ini melibatkan taklimat mengenai program agrotani muda dan geran khas Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Sabah. Satu jawatan kuasa khas Tebatan Banjir di Beaufort ditubuhkan bagi melaksana rancangan Tebatan Banjir merangkumi beberapa kawasan di daerah itu. Jawatan kuasa tersebut dipengerusikan Pegawai Daerah Beaufort, Nazri Ajun dan dianggotai beberapa agensi kerajaan seperti Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pertanian selain Majlis Daerah Beaufort. Adun Lumadan Ruslan Muharam berkata antara rancangan yang dirangka adalah membuat lencongan baharu di Sungai Padas bagi mempercepat aliran air Sungai Padas ke laut ketika berlaku bencana banjir. Juga kita mencadangkan semua jalan raya di bawah JKR, ada kerajaan negeri,
daripada bypass Limbawang terus kepada simpang ke Bangkalalak. Jalan Bangkalalak, Jalan Sosak kita akan cadangkan untuk ditinggikan setinggi-tinggi yang tidak terjejas banjir. Maksudnya kalau banjir pun tidak akan putus perhubungan. Beliau memberitahu RTM ketika melakukan lawatan ke projek tebatan banjir tebing Sungai Padas di Kampung Suasa, Beaufort. 4 fasa projek tebatan banjir di Sungai Padas sudah dilaksana melibatkan hakisan tebing sungai di Kampung Lalangot, Kampung Kundu Suasa selain di Kampung Munggutung, Beaufort. Turut memerlukan pelaksanaan tebatan banjir di daerah itu ialah Kampung Berumbai, Lupak dan Kampung Beringin. Persatuan Tadika Islam Sabah Pertis serta agensi berkaitan pendidikan awal kanak-kanak diminta menekankan konsep teori dan praktikal dalam aspek pendidikan Islam dan kerohanian. Kaedah itu bagi memudahkan kanak-kanak di peringkat awal pembelajaran memahami dengan lebih mudah. Mengambil contoh penganjuran program simulasi Haji Cilik, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Datuk Saiful Zaman Sanggul berkata, ia bertepatan kaedah pembelajaran secara teori dan praktikal bagi memudahkan pemahaman. Sangat bersetuju kerana usaha ini sangat menyentuni semua dan kita dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima yang sudah tentunya Jahin sangat menyaran dan mengajak umat Islam supaya menunaikan haji. Dan kita di awal kanak-kanak sudah memberikan perhatian ini. Beliau ditemui RTM selepas pelancaran penangguhan program simulasi Haji Cilik kali ke di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Pertis Fariza Jimmy memaklumkan program bertujuan memberi pendedahan kepada kanak-kanak untuk melaksana rukun Islam kelima selain memberi pengalaman mengerjakan ibadah haji secara teori dan praktikal. Jadi seawal daripada prasekolah lagi kami sudah tanamkan objektif ini agar mereka merasain bagaimana kewajipan-kewajipan yang dilakukan ketika menunaikan rukun Islam yang kelima iaitu menunaikan fardu haji. Lebih 800 kanak-kanak berumur 5 hingga 7 tahun dari 30 tadika Islam swasta seluruh Sabah menyertai program ini. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak berita menarik dapat diikuti melalui pelbagai platform RTM. Kembali bersama Azam. Azam, silakan. Baik, terima kasih Ann, langsung dari Sabah. Baik, kita ke Sarawak. Antara fokus dari Bumi Kenyalang, Parti Sarawak Bersatu hilang satu kerusi Dewan Undangan Negeri selepas adun batu lintang Si Chi Hao meletakkan jawatan dalam parti itu. Perbincangan lanjut bersama Buma Win di sana. Buma, teruskan. Terima kasih Azam. Baik, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Pendidikan dan pembangunan kemahiran di antara perkara yang perlu diutamakan oleh generasi muda di negeri ini termasuk kaum Kedayan untuk terus maju. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, meskipun kaum Kedayan merupakan kaum minoriti, namun kaum ini turut menyumbang kepada pembangunan negeri termasuk menerusi arena politik dan pentadbiran kerajaan. Ujar Dato' Amar Awang Tengah, kaum Kedayan juga perlu bekerjasama dengan kaum-kaum lain di Sarawak dalam menjaga keharmonian dan perpaduan yang sekian lama terjalin. Walau bagaimanapun, beliau juga berharap generasi muda Kedayan dapat mewarisi adat resam dan budaya termasuk bahasa asli yang merupakan identiti mereka. Ini kerana jelasnya ramai generasi muda Kedayan kurang fasih berbahasa asal, ekoran penghijrahan, faktor pekerjaan ibu bapa selain perkahwinan campur. Beliau berkata demikian di Majlis Makan Malam Persatuan Kedayan Kuching. Pada majlis sama, Dato' Amar Awang Tengah turut mengumumkan geran berjumlah RM17,000 kepada persatuan tersebut. Saudara Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Lintang Si Chi Ho yang juga Ahli Parti Sarawak Bersatu PSB meletakkan jawatan dalam parti itu berkuat kuasa serta merta. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfian Awang Nasar berkata surat peletakan jawatan tersebut diterima pada Jumaat lalu. Dalam surat tersebut, beliau menyatakan bahawa
beliau telah meletak jawatan sebagai ahli Parti Sarawak Bersatu, PSB berkuat kuasa serta-merta. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia menjelaskan dengan peletakan jawatan tersebut, kedudukan keahlian parti-parti di DUN Sarawak juga berubah dengan gabungan Parti Sarawak 76 kerusi, PSB 3 kerusi, Parti Tindakan Demokratik 2 kerusi dan Bebas 1 kerusi. Membacakan isi kandungan surat yang ditulis dalam bahasa Inggeris kepada pemberita, beliau menyatakan salinan surat tersebut turut diserahkan kepada Presiden PSB, Datuk Seri Wong Sungkoh, selain untuk rujukan Speaker DUN. Walau bagaimanapun, beliau berkata si Chi Hau akan turut berkhidmat untuk pengundi dan rakyat Sarawak sebagai adun bebas sebaik mungkin. Bagi Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aswia, si merupakan seorang adun yang lantang termasuk berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 dan berharap beliau terus berjuang untuk Sarawak. Pada Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-12 yang lalu, PSB memenangi 4 kerusi DUN termasuk Batu Lintang, Angkelili, Baklalan dan Bawang Asan. Program Quick Win merupakan komitmen kerajaan untuk meningkatkan kemahiran para peserta khususnya dalam usaha menambah dan mempelbagaikan sumber pendapatan. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab memberitahu program tersebut memfokuskan kemahiran di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS sejak 5 tahun lalu yang telah memberi manfaat besar kepada golongan wanita. Insinyur Yusof menjelaskan sehingga tahun lepas, program tersebut disertai lebih 16,000 orang peserta di seluruh negara dan lebih 30% daripadanya berjaya menambah pendapatan RM1,000 sebulan. Ujarnya, di Sarawak sahaja, seramai 1,523 orang peserta luar bandar telah mendapat bantuan melalui program berkenaan dengan nilai kira-kira RM2.3 juta. Saya sangat gembiralah dengan program yang dianjurkan oleh pihak KEMAS kerana program ini dapat membantu suri rumah, ibu tunggal, golongan B40 dan juga kaum para ibu yang memerlukan bantuan-bantuan ataupun pengetahuan dan ilmu dalam berbagai program yang dianjurkan oleh KEMAS supaya dapat membantu mereka dalam menambah pendapatan isi rumah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan pelancaran Quick Win Cookies KEMAS Tanjung Manis di Kampung Seberang Sarike. Tambahnya, antara bidang yang diberi tumpuan adalah bidang masakan, jahitan, perniagaan dalam talian selain makanan sejuk beku. Dalam pada itu, Cookies KEMAS turut membantu dalam mempromosi dan memasarkan produk usahawan bimbingan KEMAS bagi membolehkan mereka bersaing di pasaran sekaligus meningkatkan hasil jualan dan pendapatan. Sambutan Hari Belia Negara merupakan pengiktirafan kerajaan kepada golongan belia atas sumbangan yang diberikan dalam pembangunan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang memberitahu, kerajaan sentiasa prihatin terhadap keperluan golongan itu selain pandangan belia juga penting dalam rangka hala tuju pembangunan dan masa depan negara. Memberi semangat dan juga meningkatkan kesetaraan golongan belia di seluruh negara dan dunia. This world was in lockdown during pandemic for the past 2.5 years. Ini menunjukkan bahawa pihak kerajaan amat prihatin terhadap keperluan golongan belia. Johnny memberitahu demikian pada Majlis Perasmian Hari Belia Negara peringkat Bintulu. Sementara itu, Timbalan Residen Bahagian Bintulu, Husaini Hakim memaklumkan terdapat 14 pertubuhan belia dan 101 pertubuhan sukan berdaftar di Bintulu dan berharap golongan belia di bahagian itu lebih proaktif. Belia-belia di bahagian Bintulu perlu lebih aktif dan proaktif dengan mengambil peluang menumbuhkan kelab-kelab belia di peringkat daerah, kawasan perumahan dan kampung-kampung agar aktiviti para belia dapat dilaksana dengan lebih teratur oleh pihak kerajaan. Pelbagai aktiviti dilaksanakan bersempena sambutan Hari Belia kali ini menerusi 6 segmen termasuk segmen modal insan, gaya hidup serta kenegaraan dan patriotisme.
Golongan belia perlu memanfaatkan penguasaan dalam bidang teknologi dan digitalisasi untuk memacu pembangunan diri. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga, Dayan Noraza Awang Sohor berkata keperluan tersebut amat penting terutama dalam aspek pendidikan, ekonomi dan keusahawanan. Berucap pada perasmian Hari Belia Negara peringkat bahagian Sri Aman di Sri Aman, Dayang Nur Azhar mengakui sebahagian besar belia sekarang adalah golongan yang celik teknologi maklumat dan komunikasi serta teknologi digital. Walau bagaimanapun, beliau tidak mahu keupayaan mereka beradaptasi dunia digital hanya terhad pada media sosial, internet dan permainan siber. Sebaliknya harus diseimbangkan terutama dalam aspek keusahawanan dan ekonomi digital. Jelasnya, platform media sosial misalnya dilihat telah menjadi medium yang penting dalam menentukan kejayaan usahawan belia ketika ini. Oleh itu katanya golongan itu perlu meneroka teknologi tersebut dan menguasainya agar dapat pergi lebih jauh. Program sehari itu disertai golongan belia dan pelajar sekolah dari sekitar Sri Aman. Sambutan Bulan Kebangsaan terus disemarakkan menerusi program Konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia KMKM 2022 peringkat Parlimen Kota Samarahan. Menurut Ketua Konvoi Jabatan Penerangan Negeri Sarawak, Rosi Zalawati Nur Aziz, program hari ini bermula dari Pejabat Daerah Samarahan dan ke beberapa lokasi di Asajaya Simunjan serta gedung sebelum berhenti di Serian. Roszilawati menjelaskan konvoi itu bagi menyerahkan bendera jalur gemilang kepada ketua-ketua kaum di setiap lokasi selain mengadakan aktiviti memasang bendera di premis terpilih. Berucap merasmikan pelepasan konvoi KMKK 2022, Ahli Parlimen Kota Samarahan Datuk Rubiah Wang memberitahu program seumpama itu penting ke arah memupuk semangat patriotik dalam kalangan masyarakat sekaligus mengukuhkan semangat perpaduan antara rakyat Sarawak. Tambahnya, penganjuran program itu juga akan memberi impak positif kepada masyarakat secara umumnya yang sebelum ini tidak dapat menyambut Bulan Kebangsaan berikutan pandemik COVID-19. Rubiah Wang turut menyampaikan jalur gemilang kepada beberapa wakil agensi kerajaan serta ketua-ketua masyarakat sekitar kawasan Kota Samarahan yang terlibat. Kepelbagaian persembahan muzik kebudayaan yang ditampilkan pada hari pertama Northern Region Music Festival yang diadakan di Limbang berjaya menambat hati pengunjung yang hadir. Ini sekaligus membuktikan persembahan muzik kebudayaan kekal relevan dan mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Acara berprestij NRMF hasil kolaborasi antara Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang dan pejabat residen Limbang disokong oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK bertujuan mengetengahkan muzik dalam medium mewujudkan perpaduan di daerah itu. Uniknya, sebanyak 7 buah reruai disediakan untuk setiap persatuan dan diberi ruang untuk mempersembahkan tarian secara santai turut disertai oleh pengunjung dengan menari bersama. Turut ditampilkan persembahan pocket show daripada kaki tangan RTM Limbang yang juga mengetengahkan bakat nyanyian selain acara permainan bersama. Acara kemuncak akan berlangsung malam ini yang menampilkan persembahan artis ternama tanah air iaitu Ramlah Ram, Jacqueline Victor, Bob Yusof dan Izzat Lazim. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Kita bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Saudara Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan mengurniakan bintang dan darjah kebesaran negeri kepada 91 individu bagi tahun 2022. Pengurniaan bintang-bintang darjah kebesaran negeri itu sempena sambutan ulang tahun ke-60 Hari Keputeraan Baginda. Turut berangkat ke istiadat tersebut yang berlangsung di Istiana Syarqiyah, Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah, hadir bersama Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar. Duta Besar ke Perancis, Datuk Muhammad Zamruni Khalid mendahului senarai 91 penerima selepas dianugerahkan darjah Seri Setia Sultan Mizan Zainal Abidin yang membawa gelaran Datuk Seri. Manakala 18 individu dianugerahkan darjah Datuk Paduka Mahkota Terengganu yang membawa gelaran Datuk.
Ini termasuk 2 ahli Exco Kerajaan Negeri Satiful Bahri Mahmad dan Dr. Alias Razak serta Timbalan Ketua Polis Terengganu Si Wan Rukman Wan Hassan. Turut menerima darjah sama adalah Ketua Pegawai Eksekutif Selcom Berhad, Datuk Muhammad Idham Nawawi serta bekas Ketua Kagat Major General Muhammad Azmi Wahab. Sultan Mizan turut berkenan mengenakan darjah kebesaran Setia Mahkota Terengganu yang amat dihormati SMZ kepada 25 penerima. Baik, usaha merakyatkan jenama RTM ke setiap pelosok negeri khususnya kawasan luar bandar diteruskan dengan penganjuran pelbagai bentuk program di lapangan. Meskipun RTM bukan satu jenama baharu, kepelbagaian produk-produknya tetap dipromosikan agar sentiasa mendapat sambutan daripada pelbagai lapisan masyarakat. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud berkata, publiciti bagi produk terbitan RTM harus dilipat gandakan dengan penganjuran pelbagai program di lokasi, khususnya kawasan luar bandar. Mengambil contoh program anjuran RTM Pahang iaitu Hogoh Pahang 2022, ternyata memberi impak kepada perkembangan dan penyebaran jenama RTM. Program yang kita laksanakan seperti Hogoh at Pahang 2022 ini akan diteruskan di negeri-negeri yang lain. Kita pun dah ada. Saya biasa sebut sebelum ini dah ada di Jeli dan kita ni yang kedua di Pahang. Kemudian kita akan bergerak ke Terengganu. Terengganu insya-Allah kata ada apa-apa yang arai melintang, kita akan ke Kuala Terengganu atau di Hulu Terengganu untuk lihat dia punya membawa program ini ke negeri yang lain. Beliau berkata demikian pada hari terakhir penganjuran Hogoh Pahang di Lipis. Rata-rata pengunjung yang hadir berharap program anjuran RTM ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Boleh nanti akan datang kita buat lagi sekali dekat kawasan ni. Memang saya support betul-betul support punya lah. Memang terbaik lah kalau diadakan lagi sekali dekat kawasan Sungai Koyan ni. Bagus sangatlah untuk orang kampung. Sini pun ramai orang kampung datang kan, bukan daripada Koyan, Kuala Medang ada, di Kampung Keledek pun ada. Bagi baguslah untuk orang kampung. Program 3 hari itu padat dengan pelbagai pengisian program yang menarik perhatian pelbagai peringkat usia. Sebagai penutup tirai program, turut diadakan kempen penanaman pokok di Bandar Warisan Lipis dengan lebih 30 anak pokok tekoma ditanam. Baik, Kementerian Perbangunan Luar Bandar KPLB tidak akan berkompromi dengan mana-mana kes rasuah dan salah guna kuasa yang membabitkan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad menegaskan mereka yang menyalahguna kuasa harus didakwa kerana pecah amanah dan melanggar peraturan watikah lantikan. Jelas beliau, tindakan segelintir pengerusi JPKK yang terpalit dalam kes penyalahgunaan kuasa bukan sahaja memberi imej negatif terhadap jawatankuasa itu, malah memberi kesan kepada pembangunan sesebuah kampung apabila sesuatu dana diseleweng. Kalau dapat salah, gunakanlah kuasa yang ada, dakwalah dan tak menjadi halangan kepada kita kalau mereka didakwa. Kita dah memberi kepercayaan sepenuhnya, kita dah bagi watikah, kita bagi elang bulanan walaupun tak besar agar mereka dapat menjalankan tugasan di kampung. Tetapi kalau ada gangguan-gangguan seperti itu yang menyebabkan kerancakan pembangunan di kampung yang menjadi usaha-usaha kita terbantut, saya tidak menjadi halangan langsung tindakan dikenakan kepada mereka. Beliau mengulas mengenai aduan berkaitan rasuah dan salah guna kuasa dalam kalangan JPKK Pahang yang disiarkan dalam beberapa portal berita baru-baru ini. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Rahman merasmikan kempen penanaman 100 juta pokok di sekitar Bandar Lipis anjuran Jabatan Penyiaran Pahang dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Negeri. Lebih 30 anak pokok jenis tekoma ditanam. Turut hadir Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud. Bekas Pengurus Besar Air Kelantan Sdn Bhd AKSB dihadapkan ke Mahkamah Session dakwaan menerima rasuah RM10,000 dari sebuah syarikat kontraktor pada tahun 2015. Tertuduh Wan Muhammad Zamri Wan Ismail, 61 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Zaman Muhammad Nur.
Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa secara rasuah menerima suapan wang berjumlah RM10,000 daripada Eng Zewei melalui cek United Overseas Bank Malaysia Berhad bertarikh 21 Januari 2015 yang dikreditkan ke dalam akaun bank milik tertuduh pada esoknya. Suapan sebagai dorongan membantu syarikat Zok Teknologi Sdn Berhad dilantik sebagai subkontraktor untuk skim bekalan air Merbau Condong Fasa 2 pakej Macang Kelantan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara selama tempoh maksimum 20 tahun dan denda minimum daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan dapat dinilai atau berbentuk wang atau RM10,000 mengikut mana-mana yang tinggi. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM7,000 dengan seorang penjamin dan tertuduh juga perlu menyerahkan pasport. Baik, kita ke perkembangan Liga Super. Terengganu FC TFC membenam Sarawak United 1-0 dalam aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Kejayaan itu sekaligus menamatkan kemarau kemenangan buat skuad penyu. Tuan rumah gagal menemui jaringan hingga tamat separuh masa pertama. Di babak kedua, Ketua Jurulatih TFC, Muhammad Nafuzi Zain membuat percaturan dengan membawa masuk Muhammad Faisal Abdul Halim untuk membantu jentera serangan. Faisal membalas kepercayaan dengan gerakan cantik dan berjaya disempurnakan Kepa Sherman untuk gol pembukaan TFC pada minit ke-72. Sarawak United bagaimanapun gagal menyamakan kedudukan sehingga whistle penamat. TFC kini mengutip 20 mata di tangga keempat, manakala Sarawak di kedudukan ke-10 dengan 13 mata. Saudara, Jabatan Perikanan Malaysia DOF berjaya melakar sejarah apabila menerima 2 pengiktirafan Malaysia Book of Record MBOR menerusi rekod musim kehadiran benih semula jadi kerang terpanjang selama 18 bulan dan pendaratan benih kerang semula jadi terbesar. Rekod itu berjaya dicatat dalam satu musim bermula 4 November 2019 hingga 31 Mei 2021 di Pantai Teluk Lekir, Perak. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, penganugerahan itu adalah hasil kajian oseanografi pantai oleh Institut Penyelidikan Perikanan IPP yang membuat kajian berkaitan iklim dan habitat ternakan kerang. Bukan saja kita dapat menambahkan lagi benih kerang ataupun sumber kekayaan baru di sepanjang pantai barat kita, pantai barat kita, dan kita nak lihat sekurang-kurangnya dapat memberikan sedikit pendapatan tambahan kepada nelayan-nelayan pantai kita. Dan dalam masa yang sama, usaha kita untuk membekalkan security makanan negara. Sebanyak 1,300 tan metrik benih kerang berjaya diraih dalam tempoh musim tersebut yang merupakan pencapaian tertinggi direkodkan. Kesemua benih kerang tersebut diagih dan dibekalkan ke kawasan perairan lain untuk menambah jumlah benih kerang secara semula jadi. Datuk Seri Ahmad berkata demikian selepas menyaksikan penyerahan sijil MBOR yang disampaikan kepada Ketua Pengarah Perikanan Muhammad Sufian Sulaiman di Maha 2022. Baik, dalam usaha menyebarluaskan dakwah kepada masyarakat, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya mengambil inisiatif menganjurkan program Lepak Santai Berisi 1.0. Dakwah secara santai itu bertujuan mendekatkan orang ramai dengan institusi agama dan masjid di samping meluangkan masa berkualiti bersama keluarga. Antara tujuan utama kita adakan untuk kita di pihak masjid turun pula ke masyarakat, khususnya kita ada kemudahan hotspot food truck ni. Jadi salah satu inisiatif untuk kita turun kepada masyarakat adalah untuk kita menganjurkan program sebegini rupa untuk kita menyentuh masyarakat-masyarakat di sekeliling Putrajaya ni, dan kita boleh menyeru mereka untuk mendekatkan masjid kepada masjid lah. Jadi tak adalah mereka rasa terasing dengan pihak masjid. Jadi ini merupakan inisiatif kita lah untuk kita merapatkan diri kita dengan masyarakat.
Program santai berisi 2.0 dan 3.0 bakal diadakan pada September dan Oktober nanti. Pelbagai pengisian menarik telah diadakan sepanjang program ini, antaranya pengisian ilmiah dari Syamsul Gaugau dan Dai Ahmad, juga persembahan dari Salam Baskes serta kupon makanan percuma. Program Jelajah 7 Puncak menjadi platform golongan belia menawan gunung tertinggi di Malaysia. Program Anjuran Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL itu telah mendapat sambutan baik apabila hampir 200 peserta hadir pada ujian saringan. Ketua Jurulatih Program Anis Aswani Muhammad Razi berkata, para peserta perlu menjalani beberapa ujian seperti 2.4 km larian, tekan tubi dan bangkit tubi bagi melayakkan diri. Sekarang ni kita memang akan pilih belia start umur daripada 18 hingga 40 tahun untuk program ni lah. Jadinya selepas habis 4 minggu kita akan pilih yang betul-betul fit, akan naik ke Gunung Yang Belah dan lagi 7 gunung, dan last adalah Kinabalu. Saya rasa macam program ni dapat meningkatkan saya punya orang kata fitness untuk orang kata nak menyertai program ni. Program ni pun nama dia Jelajah 7 Puncak. So kita perlukan fitness lah untuk nak mendaki gunung-gunung yang 7 puncak tu. Jadi saya ambil keputusan untuk nak menyertai saringan ni. Sebab sebelum ni saya tak pernah naik gunung. Adalah gunung tu tapi tak adalah antara 7 gunung yang tertinggi dekat Malaysia ni. So yang apa di BKL bagi apa orang kata menganjurkan event ni sebab saya teringin nak naik ke 7 gunung tu. Para peserta yang berjaya akan mengikuti latihan selama 4 minggu sebagai persediaan menawan 7 puncak gunung yang bermula dengan Gunung Yang Belah di Perak. Beralih ke kejohanan ski air Asia IWWF di Chungcheon, Korea Selatan. Atlet ski air negara Aliyah Yung Hanifah menamatkan kempen semalam dengan menggondol 4 pingat emas. Peluncur berusia 19 tahun itu memenangi pingat emas pertamanya pada Jumaat lalu selepas berjaya memperoleh 7,440 mata dalam acara Tricks terbuka wanita. Aliyah Yung kemudian meneruskan persembahan mengagumkannya dalam acara Jam Terbuka Wanita semalam. Dia berjaya menghasilkan lompatan 40.6 meter pada peringkat awal dan 37.2 meter pada pusingan akhir untuk meraih satu lagi pingat emas. Atlet remaja itu juga mendominasi dalam acara slalom untuk emas ketiganya dan melengkapkan gondolan emas keempatnya apabila meraih gelaran keseluruhan dengan jumlah 3,000 mata pada hari yang sama. Ketua Jurulatih Persekutuan Ski Air dan Papan Luncur Malaysia, Hanifah Yung berkata, keseluruhannya Malaysia berjaya memperoleh 5 emas, 1 perak dan 3 gangsa termasuk dalam kategori lelaki. Jawatankuasa Pengurusan Wakalah Agihan Zakat Kedah memperuntukkan RM310,000 bagi pengurusan institusi pondok dan mahat tahfiz di negeri itu. Ia merupakan sebahagian daripada RM360,000 yang dibayar oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK kepada kerajaan negeri sebagai wang wakalah zakat untuk diagihkan kepada asnaf yang layak. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur berkata, sebanyak 34 institusi pondok masing-masing menerima RM3,000 dengan jumlah keseluruhan RM102,000. Manakala 104 mahat tahfiz menerima wang wakalah sebanyak RM2,000 setiap mahat tahfiz dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM212,000. Wang wakalah ini dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh pengurusan pondok dan mahat tahfiz. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi sekurang-kurangnya dapat juga membantu kewangan pengurusan pondok dan tahfiz.
Beliau berucap pada Majlis Agihan Wakalah Zakat Pejabat Kerajaan Negeri Kedah di Alur Star. Jelas Datuk Seri Muhammad Sanusi, agihan wakalah tersebut merupakan 1/8 daripada jumlah bayaran zakat oleh kaki tangan kerajaan negeri yang dibuat melalui potongan gaji kepada LZNK bagi tahun 2021. Saudara, individu yang lahir pada tarikh atau tahun yang sama kemerdekaan negara sememangnya mempunyai semangat patriotik tersendiri. Begitulah situasi yang berlaku kepada pesara komando yang dikenali sebagai Mat Deka sejak lahir dan kekal sehingga ke hari ini. Wartawan Nur Syahana Kamarudin membawakan anda mengenali siapa Mat Deka itu. Saya lahir je, orang kampung dah panggil, adik-beradik, mak bapak saya panggil Mat. Ni Deka je, Mat tu tak ada lagi. Mat ni ada, saya masuk askar baru ada Mat. Baru ada nama Mat Deka. Pasal saya nama Ahmad, Deka tu, dia sambung je, Mat Deka. Sebab itulah nama saya kekal sampai sekarang ni. Orang tak tahu nama saya ni yang sebenar dia. Pegawai Warren 2 Besara Nur Muhammad Ahmad, 65 tahun, lahir pada tanggal 31 Disember 1957 di Kampung Teluk Bakong, Lambur Kanan, Bota. Saya lahir pada 57 tahun 57, iaitu hari kebangsaan kita, Hari Merdeka. Banggalah kita sebagai orang yang lahir pada hari itu dan kekal nama Merdeka tu disingkat jadi Deka sehinggalah sampai sekarang ni. Tidak hanya pada nama, rasa cinta terhadap negara terus dizahirkan apabila memilih menyertai pasukan Angkatan Tentera Darat Malaysia TDM pada tahun 1976. 22 tahun menabur bakti, sudah pasti pelbagai peristiwa pertempuran pahit dan manis tidak dapat dilupakannya. Satu anggota nama Ghazali, budak Teluk Intan, dia pek belum buka lagi. Dia lalu tempat saya turun tu, terus meletup. Meletup tu dalam pukul 5 petang. Meletup. Tapi terpaksa juga panggil heli. Tapi dia punya cepisan daging ni kita kutip lah. Tapi dia tak ada apa lah ya. Saya orang pertama sekali yang mendaftar diri sebagai